Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Profesor Madya Dr. Jamal Safri bin Saipun dan juga kepada rakan-rakan yang lain. Memperkenalkan saya Nur Adira binti Abdullah Sani dengan nombor matrik 145855 dan juga rakan pembentang saya yang lain Divya Ana Pompang Manukaran 149833 akan membuat perbentangan bertajuk Merumus dan Menutup dalam Pelajaran. Okey, untuk slide yang pertama, saya akan menerangkan tentang pengenalan dan juga definisi bagi kemahiran merumus dan menutup dalam pelajaran. Jadi, penutup ni adalah satu amalan yang dijalankan oleh seseorang guru sebelum sesebuah pengajaran itu berakhir. Dan berdasarkan Abdul Ghaffar tahun 2003 menyatakan bahawa sesuatu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan perlu diakhiri secara teratur dan memuaskan dengan melaksanakan kegiatan ringkas yang sesuai seperti membuat rumusan ataupun ringkasan hasil pembelajaran, memberi motivasi dan juga memberi latihan pengukuhan. Selain itu, Pat Lewis tahun 2019 menyatakan kemahiran penutup adalah langkah guru menyusun rancangan pelajaran di akhir waktu dan membantu pelajar itu menyusun maklumat dalam konteks yang bermakna dalam fikiran mereka. Maknanya membimbing pelajar itu membuat berkaitan berdasarkan pengetahuan sedia ada dan juga pengetahuan yang baru dipelajari. Penutup pelajaran turut didefinisikan sebagai suatu aksi ataupun pernyataan daripada guru itu yang direka khas untuk menandakan guru itu akan membawa sesuatu persembahan kepada sesuatu kesimpulan yang sesuai. Tambahan pula, berdasarkan Leslie tahun 2002 menyatakan penutup pengajaran mestilah dapat memberi gambaran keseluruhan bagi sesuatu pengajaran dan juga pembelajaran. Misalnya menerusi pengulangan isi-isi penting yang membantu pelajar itu untuk mengingati semula perkara yang telah dipelajari. Jadi sedikit penambahan, berdasarkan seminar antarabangsa perguruan dan juga pendidikan Islam tahun 2012 menekankan bahawa guru mestilah sentiasa menempati masa dan juga melaksanakan aktiviti merumus dan menutup dalam tempoh yang ditetapkan, iaitu dalam tempoh waktu 5 hingga 6 minit di akhir pengajaran dan pembelajaran. Kerana dalam tempoh tersebut, guru perlu mengertikan skop pengajaran ini dengan meringkaskan perkara-perkara yang utama dan penting sahaja untuk dibincangkan bersama-sama dengan pelajar dan memberi gambaran yang bermakna secara menyeluruh. Okey, untuk yang seterusnya saya akan menerangkan tentang tujuan merumus dan menutup dalam pelajaran. Okey, kenapa kita sebagai seorang bakal guru ni kan kita kena buat kemahiran ni? Kenapa kita tak mengajar je daripada awal sampai habis? Okey, sebenarnya cara itu tak boleh dan ada sebab dan tujuan pelaksanaan kemahiran merumus dan menutup ini. Okey, tujuan pertama pelaksanaan kemahiran merumus dan menutup di akhir pembelajaran adalah bertujuan untuk mendapatkan semula perhatian dan minat pelajar tentang perkara yang baru dipelajari. Okey, sebab apa? Dalam tempoh pembelajaran yang lama, bayangkan pelajar itu dia belajar, dia datang sekolah pada awal pagi sampai petang dan selalunya dalam satu tempoh masa tu ada lebih kurang dalam 30 minit macam tu. Jadi boleh dikatakan dalam satu tempoh yang agak lama serta dipengaruhi oleh beberapa faktor yang lain seperti pengaruh rakan sebaya, persekitaran kelas yang tidak efektif, bising, kotor, berhabuk dan sebagainya, dan juga tempoh waktu yang tidak bersesuaian. Contohlah waktu PDP tu dah lewat petang, dah dekat 2.30 dah. Jadi adalah satu tempoh waktu yang sangatlah tidak efisien untuk otak pelajar itu berfungsi dengan baik kan. Ataupun sebelum waktu rehat, perut masih lapar, jadi otak pelajar ni tidak dapat menginterpretasi apa yang diajar oleh guru tu dengan baik. Okey, jadi perkara-perkara ni akan sering membuatkan pelajar ni tidak dapat memberi tumpuan sepenuhnya. Okey, justru aktiviti ringkas pelaksanaan merumus dan menutup dengan meletakkan aktiviti ringkas di akhir pengajaran ini yang menepati kecenderungan, keinginan dan minat pelajar seperti kaedah bermain sambil belajar, membantu pelajar ni untuk fokus semula pada hasil pembelajaran. Okey, jadi hal ini dapat dibuktikan berdasarkan kajian bertajuk Survey of Research on Learning Science membuktikan bahawa murid itu berjaya belajar dengan lebih berkesan dan berupaya mengekalkan apa yang telah dipelajari dalam tempoh masa yang lama apabila murid tersebut diajar berdasarkan
kekuatan pengamatan guru yang mengambil kira sesuai minat dan juga gaya pembelajaran murid tersebut. Ini bermakna murid tu dia mampu untuk berada dalam situasi pembelajaran yang positif bila guru tu menyesuaikan PDP dengan minat pelajar tersebut. Jadi inilah fungsi ataupun tujuan utama pelaksanaan kemahiran merumus dan juga menutup di akhir pengajaran. Okey, selain itu untuk tujuan yang kedua, merumus dan menutup juga bertujuan untuk mengukuhkan lagi konsep dan kemahiran yang baru dipelajari. Okey, misalnya dengan membuat penekanan pada fakta-fakta yang penting sahaja. Okey, bermaksud di akhir pengajaran dan pembelajaran tersebut, guru ini akan membuat rumusan ataupun ringkasan hasil pembelajaran. Jadi dalam proses ni, guru hanya mengutamakan fakta-fakta penting yang perlu diingat oleh pelajar sahaja. Jadi sehubungan dengan ini, tujuan ini sangat bersesuaian dengan model tabah, iaitu melibatkan operasi meneliti ciri-ciri penting, menyusun data dan fakta kepada generalisasi, dan cara ini dapat meningkatkan kemahiran berfikir dan kognitif pelajar. Okay, justru aktiviti pengukuhan di akhir pengajaran dan pembelajaran dalam sesi kemahiran merumus dan menutup ni dapat meningkatkan prestasi pelajar kerana semakin banyak latihan praktikal berdasarkan kemahiran yang baru dipelajari, maka ia akan membantu peningkatan pembentukan myelin sheath, iaitu berfungsi melindungi sel saraf pusat di otak sehingga dapat mengelakkan daripada gangguan lupa dan membantu murid itu belajar dengan lebih baik. Okay, untuk yang ketiga, tujuan yang ketiga, merumus dan menutup pengajaran dan pembelajaran ini adalah bertujuan untuk menilai hasil pembelajaran supaya dapat melakukan penambahbaikan, pengubahsuaian dan modifikasi untuk PDP yang seterusnya. Okay, sebagai contoh, di akhir pengajaran pembelajaran tu, guru melaksanakan aktiviti kuis, misalnya melalui Kahoot ataupun Quizzy ke kan, untuk menguji kemampuan pelajar dan pencapaian hasil pembelajaran. Jadi selepas kalau kita tengok daripada hasil kuis tu, kita nampak okey, berapa peratus pelajar yang capai hasil pelajaran ataupun sebaliknya. Jadi menerusi cara ni, guru tu dapat mengubah kaedah PDP tu agar sesuai lagi dengan pelajar. Dan tujuan ini dapat dibuktikan menerusi bacaan saya, iaitu University of Reading, yang menyatakan bahawa penilaian dalam pembelajaran sangat penting kerana ia akan memberi peluang kepada pelajar untuk mengembangkan lagi kemampuan, kemahiran dan menilai prestasi diri sendiri untuk usaha penambahbaikan ataupun refleksikan diri. Manakala artikel Teacher Appraisal Enhancing Teacher Professionalism menyatakan penilaian sangat penting kerana menjadi kunci kejayaan untuk meningkatkan tumpuan pencapaian hasil dan kualiti pendidikan serta memberi kesan positif pada prestasi pengajaran dan pembelajaran pelajar. Okay, untuk tujuan yang keempat adalah membantu pelajar untuk menyimpan dan menyusun maklumat tu dengan lebih sistematik dan pada masa yang sama membuat persediaan awal dengan meletakkan matlamat untuk PDP yang seterusnya. Okay, sebagai contoh, semasa membuat rumusan tu, semasa membuat rumusan bagi setiap isi kandungan pembelajaran tu, guru ni dia akan membantu pelajar tu untuk susun maklumat secara teratur dalam bentuk peta akting. Okay, sebab dia dapat dilihat dengan lebih jelas lah kalau dalam bentuk peta ni, dan hanya menumpukan kepada fakta-fakta utama sahaja. Jadi bimbingan ini dapat membantu pelajar untuk lihat dengan lebih jelas apa yang telah dipelajari. Okay, jadi Ackerman tahun 2017 menyatakan bahawa elemen sistematik dalam pengajaran ini adalah signifikan, iaitu penting untuk memecahkan kemahiran yang dipelajari ini kepada beberapa komponen tertentu sehingga pelajar itu dapat mengenal pasti dan membantu mereka memahami sepenuhnya kemahiran yang baru dipelajari ataupun objektif pembelajaran. Sebab itulah perlu apa yang diajar ni perlulah sistematik. Okay, apa yang dirumuskan juga perlulah sistematik. Tambahan pula, penetapan matlamat PDP yang seterusnya ini akan membantu pelajar untuk membuat persediaan dengan lebih awal, dan kenyataan ini disokong berdasarkan artikel daripada Hatitong Learning Center yang menyatakan sekiranya seseorang itu telah bersedia, ia akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran ini lebih efisien dan melahirkan pelajar yang aktif serta memastikan kejayaan penyelesaian
penyampaian aktiviti pembelajaran. Okay, maknanya misalnya cikgu kata esok kita akan belajar tentang jenis-jenis awan. Jadi sekurang-kurangnya pelajar tu dia tahu dah apa nak belajar esok. Mungkin dia akan dah baca dah 1 hingga 2 muka surat walaupun dia tidak faham sepenuhnya. Jadi persediaan yang awal ni membantu penyampaian pengajaran guru tu menjadi lebih berkesan. Okey, untuk tujuan yang kelima adalah untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif di dalam kelas. Jadi pembelajaran yang aktif ni adalah apabila guru-guru dan pelajar itu terlibat sepenuhnya. Okey, misalnya sebagai contohnya di semasa sesi kemahiran merumus dan menutup itu, guru ni mewujudkan soal jawab ringkas, mendapatkan maklum balas daripada pelajar dan juga melibatkan pelajar ni secara aktif dalam aktiviti susulan, misalnya dalam aktiviti berkumpulan. Okay, hal ini kerana menurut Nur Hayati tahun 2003 menyatakan pembelajaran yang aktif dapat menimbulkan sifat ingin tahu dan suasana yang sihat sesama pelajar serta menjadikan proses pembelajaran itu lebih bermakna. Selain itu, University of Reading England menyatakan pembelajaran yang aktif serta maklum balas yang meluas merupakan bahagian yang penting dalam pembelajaran yang efektif kerana ia membantu pelajar itu untuk memahami hasil pembelajaran dan memberi panduan yang jelas kepada pelajar itu untuk proses penambahbaikan dan juga meningkatkan pembelajaran mereka. Okey, untuk seterusnya saya akan menerangkan tentang komponen kemahiran merumus dan menutup. Okey, untuk komponen ni kita ada 3 komponen. Komponen yang pertama adalah mengkaji semula. Mengkaji semula ni adalah guru itu akan mengimbas semula setiap isi kandungan yang telah dipelajari daripada awal sampailah habis. Di mana guru ataupun pelajar itu akan membuat aktiviti merumus dengan merangkum semula secara lisan ataupun bertulis. Dan ringkasan ini hanya menekankan kata kunci yang penting sahaja. Okay, untuk komponen yang kedua adalah mengevaluasi. So, mengevaluasi ni adalah untuk mengesahkan sama ada hasil pembelajaran itu dicapai ataupun sebaliknya. Okay, misalnya guru itu boleh meminta pelajar untuk menjalankan semula demonstrasi. Okay, sebagai contoh, pembelajaran itu adalah tentang sisa domestik. Jadi guru boleh panggil pelajar untuk dan minta pelajar itu untuk tunjukkan bagaimana untuk menguruskan sisa domestik dengan baik. Kemudian pada masa yang sama membantu ataupun membimbing pelajar itu mengaplikasi konsep yang baru dipelajari dengan pengetahuan sedia ada. Dan juga guru itu boleh meminta pelajar mengekspresikan pendapat pelajar. Misalnya apa yang berlaku sekiranya sisa domestik itu tidak diuruskan untuk 30 tahun akan datang. Jadi sekurang-kurangnya pelajar itu dapat kaitkan dengan apa yang telah dipelajari dengan berserta dengan apa yang pengetahuan sedia adalah, dan guru juga boleh menanyakan soalan. Jadi semua ini adalah di bawah komponen mengevaluasi untuk menentukan sama ada hasil pembelajaran itu tercapai ataupun tidak. Okay, untuk komponen yang ketiga adalah memberi dorongan. Jadi memberi dorongan ni adalah satu kaedah secara psikologi dan juga secara sosial untuk membantu pelajar itu mencapai tujuan pelajaran. Okay, dan memberi dorongan ni adalah untuk membantu pelajar itu menaikkan semangat untuk pengajaran yang seterusnya. Okey, sebagai contohlah, guru itu memuji potensi dan juga kemampuan pelajar. Contohnya macam semasa di akhir pengajaran itu kan, guru boleh kata macam ni, oh cikgu nampak kamu semua hebat lah, cikgu nampak kamu semua bersemangat untuk jawab soalan. Jadi mereka ni akan rasa nak terus belajar macam tu. Okey, untuk yang seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis penutup. Okey, untuk jenis-jenis ni kita ada 2 jenis. Pertama sekali adalah penutup konektif dan yang kedua adalah penutup sosial. Okey, untuk penutup konektif ni dia lebih tertumpu pada pengukuhan dan penggayaan berkaitan dengan hasil pembelajaran dan pada masa yang sama memfokuskan perhatian murid ini kepada fakta-fakta penting yang telah dipelajari. Okey, sebagai contoh, guru itu membuat rumusan, mengulangi isi-isi penting, melaksanakan aktiviti susulan dan menjalankan aktiviti pengukuhan untuk menjamin keberkesanan hasil pembelajaran.
Dan pelaksanaan penutup kognitif ini perlu dititipberatkan oleh guru kerana menurut The Roadshow Channel menyatakan pengalaman dalam pembelajaran setiap hari dapat mempengaruhi perkembangan kognitif pelajar. Oleh itu, perkembangan kognitif ni menjadikan pelajar itu lebih fokus, meningkatkan daya pemikiran yang merangkumi pelajar untuk menguruskan sesuatu dan menguatkan daya ingatan, misalnya menerusi pemberian latihan yang diberikan oleh guru. Okey, sebagai contoh, setiap hari guru tu akan memberi aktiviti pengukuhan kepada pelajar tersebut pada setiap hari di akhir PDP. Jadi cara ini akan mendedahkan pelajar itu kepada pengalaman dan pengetahuan yang baru. Jadi pendedahan ini akan membantu perkembangan kognitif pelajar tersebut. Jadi guru ini perlu peka dan perlu sentiasa patuh dalam pelaksanaan penutup kognitif kerana ia akan memberi kesan yang positif kepada minda dan juga pemikiran pelajar itu sendiri. Okey, untuk penutup yang kedua adalah penutup sosial. Okey, penutup sosial ni dia lebih menekankan kepada pemberian suatu perasaan pencapaian kepada pelajar itu supaya mereka ingin terus belajar dan tidak mudah berputus asa sekiranya menghadapi masalah ataupun kesukaran semasa tempoh PDP. Okey, sebagai contoh, guru itu memberi penuguhan yang positif, mewujudkan perasaan ingin tahu, memotivasikan diri pelajar dan mengaitkan dengan pelajaran yang akan datang untuk mewujudkan perasaan minat dalam diri pelajar. Okey, contohlah, dari segi penuguhan positif tu, cikgu boleh memuji pelajar atas kejayaan mereka dapat menjawab soalan dengan betul. Okay, manakala memotivasi ni kan pula adalah memberi kata-kata semangat kepada pelajar yang mungkin agak lemah ataupun tidak mencapai hasil pembelajaran. Kalau dari segi perasaan perasaan ingin tahu ni kan, guru boleh ceritakan untuk pelajaran akan datang kita akan belajar, misalnya kita akan belajar tentang awan. Jadi awan ni ada banyak. Jadi dalam banyak-banyak awan ni kita boleh tahu awan tu menentukan hujan tu bila, lebat ke, guruh ke. Jadi kita bagi sikit benda-benda yang meningkatkan keterujaan mereka ataupun perasaan ingin tahu untuk terus belajar. Jadi hal ini kerana menurut Arkansas State University menyatakan guru juga perlu menggunakan waktu pengajaran untuk menggalakkan perkembangan sosial kerana kajian menunjukkan kecekapan sosial menjadikan pelajar itu lebih berdaya saing, dapat menerima kepelbagaian perubahan dalam bentuk pembelajaran yang baru. Okey, tambahan pula, memberi motivasi semasa penutup sosial ni adalah seiring dengan teori motivasi yang dikemukakan oleh Sternberg tahun 2001, iaitu proses memberi dorongan dan memimpin pelajar kepada suatu tindakan ataupun tingkah laku yang positif dan memastikan PDP itu menjadi lebih efektif. Jadi sebagai seorang bakal guru ni, kita tak boleh nak utamakan kepada akademik saja, tak boleh nak paksa dari segi perkembangan kognitif saja. Kita juga perlu mengutamakan dari segi perkembangan sosial mereka dalam usaha menjadikan pelajar itu seorang yang lebih berdaya saing dan berusaha. Okey, jadi sepanjang tempoh merumus dan menutup ini, guru ini boleh menjalankan pelbagai aktiviti yang menarik. Okey, jadi kita dapat jalankan banyak sangat aktiviti yang menarik, tapi ini antara 5 contoh aktiviti merumus dan menutup yang saya senaraikan. Okey, yang pertama sekali adalah mini quiz. Mini quiz ni kita selalu buatkan, tapi pada abad yang ke-21 ni dengan kecanggihan teknologi ni kita boleh buat menerusi aplikasi Kahoot ataupun Quizizz. Okey, dia jadi lebih menarik. Dan quiz ni kita berjalankan sama ada secara individu. Okey, individu ni kalau nak buat penilaian secara individu lah, ataupun kita boleh buat secara berkumpulan lah, iaitu kaedah pembelajaran yang lebih kolaboratif. Jadi soalan untuk kuis ni mestilah menekankan kepada fakta-fakta penting yang dapat membantu pelajar itu untuk mengingati semula setiap isi kandungan pembelajaran sepanjang tempoh PDP. Okey, sebagai contoh kita soalan dia jenis sisa domestik. Jadi huraian tu untuk pilihan jawapan tu perlulah ringkas tetapi padat dengan isi penting. Okey, menurut artikel bertajuk Why are Quiz Valuable in Education menyatakan pengambilan kuis yang kerap ni dapat mengekalkan maklumat kerana selepas pelajar itu menjalankan kuis, otak mereka
akan dipaksa untuk mengambil maklumat dan menyimpannya di dalam otak itu untuk satu jangka masa yang panjang. Okey, sebagai contoh lah kan kita kata, okay, cikgu nak buat kuis. Kuis ni akan membantu anda dalam peperiksaan nanti. Jadi mahu ataupun tak mahu, mereka akan paksa untuk terima apa yang mereka buat dalam kuis tersebut. Dan juga tambahan pula, kuis juga membantu proses pembelajaran kerana kuis menggalakkan penyimpanan maklumat dalam fikiran dan memberikan akses yang kukuh serta mempersiapkan pelajar itu untuk tahap pembelajaran yang seterusnya. Okey, untuk aktiviti yang ketiga adalah Stop Summary, STOP. Jadi Stop Summary ni adalah satu aktiviti yang guru itu akan meminta pelajar untuk merumuskan hasil pembelajaran menggunakan akronim STOP, iaitu Start, Topic, Opportunity and Purpose Lesson. Okay, sebagai contoh kan kita mulakan dengan Start, iaitu hari ini pembelajaran kita dimulakan dengan pengenalan gambar Tunku Abdul Rahman, iaitu bapa kemerdekaan. Manakala untuk topik pembelajaran ialah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Dari segi opportunity, saya ataupun pelajar itu berpeluang untuk belajar tentang usaha-usaha ke arah mencapai kemerdekaan. Dan akhir sekali iaitu purpose lesson, di mana tujuan pembelajaran hari ini ialah untuk mengenal pasti kepentingan mempertahankan kedaulatan negara serta pemuafakatan menjamin keharmonian negara. Jadi untuk aktiviti ini, guru boleh panggil beberapa orang pelajar untuk melaksanakan aktiviti ini bagi mendengar kepelbagaian jawapan. Sebab apa? Setiap pelajar ni dia punya rumusan tu berbeza. Dan akhir sekali guru sendiri yang akan membuat penambahan maklumat supaya nampak lebih lengkap. Dan untuk aktiviti ini, ia hanya menekankan kepada fakta-fakta utama, fakta-fakta yang paling atas sekali, okey, fakta-fakta yang besar sahaja, dan selanjutnya pelajar itu sendiri ia akan membuat kolaborasi huraian sebagai catatan nota, okey, supaya mereka ni dapat ingat dengan lebih mudah. Jadi sehubungan dengan itu, aktiviti ini adalah bertepatan dengan teori Gestalt, iaitu menyatakan dera penglihatan pelajar ni melihat sesuatu secara gambaran keseluruhan sebelum mengenal pasti butiran lain secara kolektif. Okay, maknanya pelajar itu dia akan melihat akronim STOP tu secara menyeluruh, merangkumi semua. Kemudian barulah pelajar itu diminta untuk buat huraian kecil yang seterusnya. Jadi kaedah ini akan membantu otak pelajar untuk membentuk pengetahuan secara organisasi, memahami dan menyimpan maklumat penting dengan lebih berkesan. Untuk aktiviti yang keempat adalah gallery walk. Jadi gallery walk ni adalah satu aktiviti di mana guru itu akan meminta pelajar untuk buat perbentangan dalam bentuk grafik dan melekatkannya di dinding kelas. Okey, kenapa dalam bentuk grafik? Sebab apa? Bila buat dalam bentuk bergambar ni, pelajar tu akan lebih mudah untuk menerima. Dan pembentangan ini boleh dilakukan sama ada dalam bentuk poster, infografik dan juga perteminan bergambar. Oleh itu, dalam beberapa minit, pelajar ni akan diarahkan untuk bergerak daripada satu stesen pembentangan ke stesen pembentangan yang lain. Dan dalam tempoh itu, pelajar ni dapat berpeluang untuk memberi pendapat masing-masing. Sebab apa? Setiap orang ni dia ada pendapat masing-masing kan? Serta bertanyakan soalan yang mungkin mereka tertanya-tanya daripada awal lagi. Jadi wujudnya perbincangan ataupun pembelajaran yang aktif antara rakan-rakan sebaya. Menerusi kaedah ini juga, pelajar ni dapat mengenal pasti persamaan dan perbezaan antara setiap pembentangan dan bertukar maklumat antara satu sama lain. Jadi aktiviti ini sangat sesuai dilaksanakan di akhir PDP kerana terdapatnya elemen pergerakan, iaitu bergerakkan daripada satu stesen ke stesen lain kan. Kerana ia akan membantu perkembangan konektif. Okey, untuk pengetahuan sama, pergerakan dan perkembangan konektif ni melengkapi antara satu sama lain. Jadi berdasarkan buku Olive Eric Jensen 2005 yang bertajuk Teaching with the Brain in Mind menyatakan pergerakan dan pemikiran melengkapi antara satu sama lain kerana terdapatnya satu bahagian di otak yang memproses pergerakan merupakan bahagian yang sama
memproses pembelajaran, iaitu bahagian tersebut adalah cerebellum. Oleh itu, apabila terdapatnya aktiviti fizikal di akhir PDP ini, ia akan merangsang laluan saraf pada bahagian cerebellum ini dan membantu penyerapan maklumat dengan lebih baik dan meningkatkan motivasi pelajar tersebut. Sebab apa? Sebab daripada awal sampailah nak dekat akhir PDP tu, kita selalunya akan duduk saja, tak banyak sangat aktiviti yang dijalankan. Jadi sekurang-kurangnya guru perlu melaksanakan merumus dan menutup ni dengan menyelitkan aktiviti ini adalah sangat bagus. Okay, untuk aktiviti yang kelima adalah pair and share. Jadi pair and share ni adalah di mana pelajar itu akan bergandingan dengan rakan sebelah dan mereka ni diminta untuk berkongsi perkara yang telah dipelajari sepanjang tempoh pengajaran dan pembelajaran. Jadi pair and share ni mestilah mengikuti 4 tahap perkongsian pengetahuan, iaitu pertama, bertanya, menjelaskan, menghuraikan dan menjalankan aktiviti penyelesaian masalah. So bila ikut tahap ni, dia akan jadi lebih organisasi dan lebih teratur lah. Jadi justru menerusi aktiviti ini, terdapatnya juga interaksi sosial yang merupakan elemen penting untuk persekitaran pembelajaran yang positif. Sebab apa kan? Sebab kalau kita perasan, bila kita belajar, awal-awal tu kita dengar je apa cikgu cakap. Jadi bila wujudnya aktiviti pair and share ni semasa sesi merumus dan menutup ni sangat bagus. Sebab apa? Adanya elemen interaksi sosial. Di samping itu, aktiviti ini juga menepati the good lesson, iaitu terdirinya daripada elemen pembelajaran aktif, menunjukkan kefahaman serta mengkaji dan mengingati kembali apa yang telah dipelajari. Dan selain itu, berdasarkan artikel yang bertajuk Role of Knowledge Sharing in the Learning Process, menyatakan perkongsian pengetahuan antara rakan sebaya, seperti yang kita jalankan dalam pair and share ni, memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran kerana ia bertujuan untuk meningkatkan kefahaman mengenai pembelajaran yang telah dibincangkan di dalam kelas, dan pada masa sama membina kemahiran interpersonal dalam diri pelajar lah. Manakala terdapat lagi satu jurnal yang bertajuk The State of Sharing Knowledge Among Students in Learning Environment, menjelaskan perkongsian merupakan satu strategi pembelajaran yang menggalakkan pelajar itu untuk bekerjasama, membina pengetahuan baru dan menyelesaikan masalah tersebut. Okey, selalunya bila kita berbincang dengan rakan ni, kita lebih selesa kan, kita boleh berdebat dan sebagainya lah. So dalam proses itu akan wujudnya satu pengetahuan yang baru, dan hasil kajian menunjukkan pembelajaran kolaboratif iaitu pair and share ni mendorong pelajar untuk mengukuhkan pengetahuan sedia ada dan membina pengetahuan baru yang lebih efektif. Okay, sekian saja pembentangan daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya iaitu Devia untuk penerangan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Selamat petang dan salam sejahtera kepada Dr. Jamal dan rakan seperjuangan sekalian. Terima kasih kepada Nur Atira atas pembentangannya berkaitan slide sebelumnya. Saya pula, Divya Anak Perempuan Manogran dengan nombor matrik 149833 akan membentangkan berkaitan pendekatan berkaitan bahagian merumus dan menutup pelajaran. Baiklah, dalam slide ini saya akan menerangkan berkaitan prinsip-prinsip yang perlu diaplikasi dalam kemahiran menutup dan merumus pelajaran. Aktiviti merumus dan menutup pelajaran harus sesuai dengan objektif, isi pelajaran dan kemahiran-kemahiran tertentu. Selain itu, disediakan pada peringkat akhir perancangan pelajaran. Kemudian mengekalkan kesan yang berkekalan kepada pelajar, seterusnya memberi kefahaman kepada pelajar, kemudian mengukur hasil pencapaian objektif pelajaran dan memberi makna kepada pengajaran berasaskan minat, kemampuan dan peringkat umur pelajar. Dan terakhir sekali adalah aktiviti merumus dan menutup pelajaran tidak harus melebihi 10 minit dan ini adalah hanya sekadar cadangan, kerana sekiranya aktiviti merumus dan menutup melebihi 10 minit, maka ini tidak dikira sebagai aktiviti merumus dan menutup pelajaran. Hal ini kerana aktiviti merumus dan menutup pelajaran haruslah singkat dan padat.
aktiviti merumus dan menutup pelajaran, terdapat 3 jenis penutup. Yang pertama sekali ialah penutup kognitif, yang kedua adalah jenis penutup sosial dan ketiga adalah jenis penutup motivasi. Sekiranya ketiga-tiga penutup ini terkandung dalam aktiviti merumus dan menutup pelajaran, maka ini ditafsir sebagai penutup pengajaran yang baik. Baiklah, sekarang saya akan beralih kepada jenis penutup pertama iaitu penutup kognitif. Tujuan pelaksanaan penutup kognitif adalah untuk mengukuhkan segala isi pelajaran dan kemahiran yang telah dipelajari. Selain itu, penutup kognitif boleh diaplikasikan sebagai aktiviti susulan, rumusan dan pengukuhan. Antara kaedah pelaksanaan penutup kognitif adalah melalui membuat rumusan atau kesimpulan dengan mencatat pada papan tulis, kad manila dan papan gulung. Selain itu, guru harus memberikan kerja bertulis kepada para pelajar sebaik sahaja menghabiskan topik pembelajaran pada hari itu. Selain itu, guru juga harus mengambil inisiatif untuk menyoal pelajar-pelajar berkaitan sesuatu topik pengajaran yang telah dibincangkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya ialah antara soalan yang boleh ditujukan kepada pelajar untuk penutup kognitif ialah apakah yang telah anda pelajari hari ini? Apakah idea atau konsep utama yang telah kita bincangkan hari ini? Bagaimana kita boleh meringkaskan perbincangan kita pada hari ini dalam beberapa ayat sahaja? Dan terakhir sekali ialah bagaimana idea-idea utama yang kita bincangkan berkait antara satu sama yang lain. Penutup sosial pula adalah jenis penutup kedua yang dilaksanakan dalam aktiviti merumus dan menutup pelajaran. Tujuan melaksanakan aktiviti penutup ialah memberi satu perasaan pencapaian kepada pelajar-pelajar. Selain itu, guru boleh menerapkan nilai-nilai murni dalam diri pelajar. Seterusnya, membangkitkan sikap ingin tahu pelajar. Antara kaedah pelaksanaan penutup sosial ialah guru menggunakan teknik peneguhan dengan memberi pujian. Sebagai contoh, guru memberi pujian kepada pelajar-pelajar yang berjaya menjawab soalan-soalan pada peringkat penutup. Selain itu, guru boleh memberi segala dorongan kepada para pelajar. Dengan ini, pelajar akan berasa puas hati terhadap pencapaian dan kejayaan dalam pelajaran. Antara contoh pengajaran yang boleh dilaksanakan atau boleh diutarakan oleh guru semasa aktiviti merumus dan menutup pelajaran ialah, baiklah kelas, hari ini anda semua telah belajar berkaitan ciri-ciri kegiatan masyarakat zaman prasejarah. Selain itu, aktiviti ataupun cara pengucapan lain adalah dalam pelajaran yang akan datang, cikgu akan mengajar semua tentang tempat penempatan masyarakat zaman prasejarah. Antara soalan yang boleh ditujukan untuk penutup sosial ialah bagaimanakah perasaan kamu tentang pengalaman pembelajaran hari ini? Selain itu, adakah anda merasakan topik pengajaran hari ini menarik? Seterusnya, adakah kamu berasa seronok dengan aktiviti pembelajaran hari ini? Ini merupakan antara soalan yang boleh ditujukan oleh guru kepada pelajar dalam aspek penutup sosial. Bergerak pula kepada slide seterusnya iaitu penutup motivasi. Seperti anda sedia maklum, penutup motivasi merupakan antara jenis penutup yang dilaksanakan dalam aktiviti merumus dan menutup pelajaran. Tujuan melaksanakan penutup motivasi adalah mewujudkan hubungan mesra dengan pelajar-pelajar. Selain itu, melibatkan penglibatan murid secara berterusan dengan memberikan motivasi secara berkala ataupun secara selalu dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Terutamanya sekiranya pembelajaran itu agak susah untuk sesetengah murid mengikuti, guru harus mengambil inisiatif untuk melakukan penutup motivasi agar mereka lebih bermotivasi untuk melaksanakan aktiviti pengajaran. Seterusnya, antara kaedah pelaksanaan penutup motivasi ialah guru melaksanakan komunikasi interpersonal dengan pelajar. Sebagai contoh, guru boleh bertanyakan kepada pelajar, bolehkah anda semua mengikuti pelajaran hari ini? Dengan bertanyakan soalan begini,
Murid-murid mampu memberi tindak balas atau memberi maklum balas kepada guru sekiranya mereka boleh atau tidak boleh mengikuti sesuatu topik pengajaran. Ataupun selain itu, guru boleh menerapkan kemahiran bertanya kepada pelajar-pelajar. Bagi setiap pengajaran yang dilaksanakan oleh guru, guru harus mengambil inisiatif dengan bertanyakan kepada pelajar, adakah kamu boleh mengikuti pelajaran hari ini? Adakah kamu selesa dengan pengajaran hari ini? Adakah kamu boleh melaksanakan aktiviti merumus dengan baik? Ini adalah antara pertanyaan yang boleh guru lakukan kepada pelajar. Dan terakhir sekali adalah contoh aktiviti yang boleh dilaksanakan dalam penutup motivasi. Contoh aktiviti pertama adalah aktiviti berkumpulan. Aktiviti berkumpulan boleh dilaksanakan untuk setiap subjek pengajaran, tidak kira untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah dan lain-lain lagi. Seterusnya adalah aktiviti berlakon mengikut kesesuaian subjek. Subjek seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris sesuai untuk dilaksanakan aktiviti berlakon kerana dalam subjek-subjek ini terdapat topik pengajaran iaitu Komsas yang boleh dilaksanakan sebagai aktiviti berlakon supaya murid berasa motivasi untuk belajar subjek ataupun topik Komsas. Seterusnya adalah aktiviti nyanyian untuk mengingkati sesuatu konsep. Sebagai contoh, konsep prasejarah dalam sejarah tingkatan 3, di mana guru boleh mewujudkan sebuah delik lagu bagi pelajar untuk mengingati zaman prasejarah. Sekarang kita akan beralih kepada kaedah merumus dan menutup sesi pengajaran. Yang pertama sekali ialah memperuntukkan masa yang cukup untuk membuat aktiviti penutup. Aktiviti penutup perlu dirancang oleh guru pada akhir kelas. Penutup perlu dirancang oleh guru pada akhir kelas pada suatu masa tertentu. Jangan terlalu panjang ataupun jangan terlalu pendek. Seterusnya, kegagalan untuk seorang guru melaksanakan aktiviti penutup boleh mengelirukan pelajar tentang kandungan pelajaran, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang lemah. Oleh itu, peruntukan masa untuk melaksanakan aktiviti penutup penting untuk pelajar-pelajar yang lemah. Seterusnya adalah memastikan pelajar tahu bahawa pengajaran guru telah tamat. Guru boleh menggunakan ungkapan tertentu sebelum tamat kelas. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan ungkapan sekian sahaja kelas kita hari ini. Ungkapan lain ialah anda boleh tutup buku sekarang. Dan ungkapan seterusnya ialah cikgu akan tamatkan kelas dalam masa 3 minit lagi. Seterusnya adalah kaedah lain adalah mengulangi isi-isi pelajaran yang diajar. Hal ini penting kerana pelajar akan sedar isi pengajaran yang diajar oleh guru. Pengulangan isi-isi pelajaran yang diajar akan memberi kesedaran kepada murid ataupun pelajar tentang isi kandungan pelajaran pada hari itu. Dan pelajar boleh menyatakan atau mengetahui isi-isi pelajaran tanpa keraguan. Kaedah terakhir adalah melaksanakan aktiviti rumusan. Guru boleh menyuruh pelajar untuk membuat aktiviti rumusan tentang apa yang dipelajari kepada guru melalui satu bentuk pengucapan secara verbal ataupun secara lisan ataupun dalam penulisan esei yang ringkas. Selain itu adalah guru dapat mengetahui pencapaian murid melalui maklum balas yang diberikan. Dengan ini murid akan mengetahui pencapaian mereka dan guru akan lebih jelas tentang pengetahuan murid pada sesuatu subjek pengajaran pada hari itu. Baiklah, ini merupakan antara contoh borang penilaian untuk guru gunakan dalam kemahiran merumus dan menutup pelajaran. Borang ini saya peroleh melalui pautan yang telah saya sediakan di bawah slide. Borang ini boleh dijadikan sebagai garis panduan kepada para guru semasa melaksanakan aktiviti merumus dan menutup pelajaran. Seterusnya ialah kebaikan melaksanakan rumusan dan penutup. Terdapat 4 kebaikan. Pertama adalah aktiviti penilaian.
Guru dapat menafsirkan pencapaian objektif pelajaran yang ditentukan. Keputusan penilaian ini akan membolehkan guru membuat pengubahsuaian untuk rancangan pelajaran yang akan datang. Seterusnya adalah kesimpulan sosial. Kesimpulan sosial ini boleh memberi pelajar satu perasaan pencapaian. Pelajar akan lebih bermotivasi dan akan berusaha serta mencuba sesuatu perkara ataupun sesuatu subjek yang ingin dipelajarinya. Selain itu adalah kesimpulan kognitif. Pelajar-pelajar dapat membuat rumusan terhadap fakta-fakta yang penting yang dipelajari mereka. Dengan ini, mereka akan lebih untuk berusaha untuk berfikir secara kreatif dan kritis terhadap soalan-soalan yang ditujukan oleh guru semasa aktiviti rumusan dan penutup. Seterusnya adalah aktiviti susulan. Aktiviti susulan ini membolehkan pelajar-pelajar untuk mengukuhkan kemahiran ataupun konsep yang baru dikuasai oleh mereka. Sekarang kita akan beralih kepada kesan sekiranya tidak melaksanakan aktiviti penutup. Antaranya adalah murid tidak dapat melihat susun galur pembelajaran mereka. Selain itu, pembelajaran menjadi tergantung dan tiada hala tuju. Seterusnya adalah tiada interaksi antara guru dan murid selepas sesi pengajaran habis. Kemudian adalah fungsi pembelajaran secara holistik tidak dapat dicapai. Dan terakhir sekali adalah isi utama yang perlu dikuasai murid tidak dapat dikenal pasti. Oleh itu, sekiranya kesan-kesan ini dapat diatasi, maka sebuah aktiviti merumus dan menutup pelajaran harus dilaksanakan oleh guru bagi setiap topik pengajaran yang mereka laksanakan. Selain itu, aktiviti cadangan lain yang boleh digunakan untuk bahagian merumus dan menutup pelajaran adalah melalui aktiviti think, pair dan share. Topik diberikan oleh guru. Kemudian, murid akan berfikir sendiri dalam jangka masa tertentu tentang sesuatu topik yang telah ditujukan oleh guru kepada mereka. Kemudian, apabila masa tamat, murid akan berkongsi idea bersama pasangan mereka sendiri. Dan seterusnya, apabila masa tamat, murid-murid akan berkongsi topik yang ditujukan oleh guru kepada mereka kepada keseluruhan kelas. Sebagai contoh, apabila guru membahagikan kelas kepada beberapa kumpulan, dan misalnya kumpulan 1 mendapat topik zaman prasejarah. Di bawah topik zaman prasejarah, murid harus mengulas berkaitan peralatan yang digunakan oleh masyarakat zaman prasejarah. Jadi, apabila mereka mendapat kehendak soalan itu, pelajar-pelajar harus berfikir secara kreatif dan kritis berkaitan peralatan apakah yang digunakan oleh masyarakat zaman prasejarah. Apabila mereka habis membentangkan sesama kawan mereka sendiri, mereka harus melaksanakan pembentangan di hadapan kelas. Aktiviti cadangan merumus dan menutup pelajaran adalah melalui aktiviti hot seat. Hot seat merupakan aktiviti susulan selepas pelajar membuat kajian dan bacaan terhadap sesuatu topik pengajaran yang dilaksanakan oleh guru. Seseorang murid akan duduk di kerusi yang disediakan dan menjadi pakar. Pakar akan menjawab segala soalan yang dilantarkan oleh pelajar-pelajar lain. Aktiviti hot seat ini bukan sekadar menjana pemikiran para pelajar, malah meningkatkan komunikasi lisan antara satu pelajar dengan pelajar yang lain. Bukan sahaja itu, pelajar akan membina keyakinan diri apabila mereka menyoal dan menjawab soalan yang ditujukan oleh kawan-kawan mereka. Secara kesimpulannya, kemahiran menutup dan merumus antara elemen yang penting di akhir pengajaran dan pembelajaran. Hal ini kerana penglibatan pelajar secara aktif terutamanya dalam penutup konektif dan juga penutup sosial membantu mereka mencapai kejayaan dari segi akademik dan juga perkembangan kemahiran sosial. Justru, sebagai seorang guru, perlulah melaksanakan kemahiran merumus dan menutup mengikut kreativiti masing-masing yang dapat menarik minat pelajar.
Sekian sahaja pembentangan hari ini yang bertajuk merumus dan menutup daripada saya dan juga daripada rakan saya Divya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Jamal dan juga kepada rakan-rakan saya yang lain kerana sudi mendengar dan memberi perhatian yang sepenuhnya. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, anda boleh tanya di bahagian ruangan komen di bawah. Sekian, terima kasih.